Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik teknologi pertanian. Ini adalah topik kita iaitu teknologi pertanian di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai jom kita bina taman mini edible. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 7.1 reka bentuk pertanian bandar. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 7.1.3 melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. 7.1.4 menilai lakaran yang dipilih untuk dibuat penambahbaikan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, melakar reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. Kedua, menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Manakala, kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya membuat lakaran bermaklumat reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Kedua, murid berjaya membuat analisis lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Jom kita bina taman mini edible. Dalam membina taman mini edible, terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Antaranya adalah pertama, menjana idea. Kedua, melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Ini adalah langkah-langkah umum sebelum kita membuat sesuatu produk ataupun sebelum kita membina taman mini edible. Langkah pertama, menjana idea. Jadi, mari kita menjana idea untuk kita menghasilkan taman mini edible. Menjana idea. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan taman mini edible. Taman mini edible bermaksud pelbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan makanan seperti pokok, buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam di kawasan yang terhad. Jadi, mari kita menjana idea di mana kita akan mula membuat taman mini edible di kawasan rumah. Kemudian, kita menggunakan sistem takungan untuk menanam semua pokok sebab kawasan rumah kita terhad. Sistem takungan ini ada kita pelajari pada pembelajaran yang lepas. Seterusnya, kita boleh menggunakan bahan guna semula seperti botol minuman ataupun apa-apa bahan yang ada di rumah yang tidak lagi kita gunakan. Dan yang terakhir adalah kita akan menyusunnya untuk menjadi sebuah landscape iaitu taman mini edible. Jadi dengan idea-idea yang telah kita fikirkan, mari kita pergi kepada langkah seterusnya iaitu melakarkan semua idea yang tercetus untuk membuat sistem takungan. Ini adalah langkah yang kedua iaitu melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Jadi, mari kita melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan bagi taman mini edible. Melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Jadi, apa yang kamu lihat ini adalah 3 lakaran idea yang kita hasilkan untuk kita membuat taman mini edible. Jadi, mari kita pergi kepada lakaran yang pertama.
Lakaran yang pertama adalah menggunakan sistem penanaman takungan jenis kultur air dalam tanpa kitaran semula. Jadi langkah yang pertama, kita lakarkan bekas plastik untuk dijadikan takungan untuk kita letak larutan nutrien di dalamnya. Kemudian langkah yang kedua, kita buat lubang di tengah-tengah bekas plastik ini untuk kita letakkan pokok tanaman kita. Kemudian langkah yang ketiga, kita lakarkan potongan botol plastik. Di sini, di dalam potongan botol plastik ini, kita akan mengisi medium penanaman dan juga pokok tanaman kita. Jadi selesai untuk lakaran yang pertama, mari kita pergi pula kepada lakaran yang kedua. Pada lakaran yang kedua adalah menggunakan sistem penanaman takungan dari jenis bekas pengairan kendiri. Jadi, langkah yang pertama adalah kita melakarkan botol minuman yang telah dibahagi dua, iaitu bahagian atas dan juga bahagian bawah. Kemudian, langkah yang kedua, kita lakarkan bahagian atas botol minuman ini, kita buatkan beberapa lubang kecil mengelilingi muncung bahagian atas botol ini. Kemudian langkah yang ketiga, kita lakarkan di mana bahagian atas botol ini kita masukkan ke dalam bahagian bawah botol. Kemudian langkah yang keempat adalah kita melakarkan pula saluran air untuk kita masukkan air dan juga gabus di bawah ini. Jadi, akhir sekali akan terhasil rupanya seperti ini, di mana saluran air ini kita akan gunakan paip PVC dan dekat bahagian atas botol ini ada lubang-lubang kecil. Jadi selesai untuk lakaran yang kedua, mari kita pergi pula kepada lakaran yang ketiga. Lakaran yang ketiga adalah menggabungkan kaedah lakaran pertama dan juga lakaran kedua, di mana kita menggunakan sistem penanaman takungan jenis kultur air dalam tanpa kitaran semula. Jadi langkah yang pertama, kita lakarkan bentuk botol minuman ataupun botol plastik. Kemudian langkah yang kedua, kita lakarkan botol minuman ataupun bekas plastik ini dibahagi dua, di mana satu bahagian atas dan satu lagi bahagian bawah. Kemudian langkah yang ketiga, kita masukkan bahagian atas ini ke dalam bahagian bawah botol minuman ataupun bekas plastik ini, di mana pada penutup botol tadi kita masukkan tali mop untuk menyerap air di bahagian bawah botol ini, di mana bahagian atas botol ini kita akan isikan dengan medium penanaman dan juga pokok sayuran kita, dan bahagian bawah botol ini kita akan isi dengan air. Jadi, selesai sudah lakaran yang ketiga. Jadi, daripada ketiga-tiga lakaran ini, kita akan memilih salah satu lakaran yang terbaik. Di mana lakaran yang terbaik itu kita akan jadikan sebagai projek kita, iaitu Taman Mini Edible. Jadi, ini adalah lakaran yang terbaik. Jadi, berdasarkan semua lakaran idea tadi, lakaran terbaik yang dipilih ialah lakaran 2. Jadi, mari kita lengkapkan maklumat pada lakaran yang dipilih untuk dinilai sebelum ditambah baik. Jadi, kita akan senaraikan bahan ataupun peralatan yang akan kita gunakan, termasuk saiz botol ini. Jadi, mari kita mulakan dengan saiz dahulu, di mana tinggi botol ini adalah
26 cm dan lebar botol ini adalah 19 cm. Kemudian bahan yang kita gunakan adalah lidi untuk kita mengukur aras air yang akan kita isi nanti. Kemudian kita ada gunakan bekas plastik yang dipotong sebagai bekas pengairan kendiri ini. Kemudian medium sebagai medium penanaman. Kemudian bahagian atas bekas plastik yang kita masukkan ke dalam bahagian bawah bekas plastik. Kemudian kita ada gunakan leka sebagai bahan penyerap air. Kemudian kita ada lubang limpah air di mana untuk mengeluarkan lebihan air. Kemudian kita ada lubang air untuk membawa air daripada ruang air kepada ruang serapan air. Kemudian kita ada tali mop. Tali mop ini untuk membawa air kepada medium penanaman. Kemudian kita ada gabus. Gabus ini adalah untuk kita mengukur paras air. Jadi, selesai sudah kita membuat lakaran yang terbaik, di mana kita melakarkan semula lakaran yang kedua. Kemudian kita senaraikan bahan yang akan kita gunakan untuk kita menghasilkan taman mini edible ini. Jadi selesai sudah lakaran yang terbaik. Jadi mari kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Ini adalah langkah yang ketiga, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi, mari kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan taman mini edible kita. Jadi, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Seperti biasa, dalam menilai lakaran, kita haruslah membuat satu jadual seperti ini, di mana dalam jadual ini kita akan letakkan beberapa perkara seperti elemen, huraian, kesesuaian sama ada sesuai atau tidak sesuai, serta catatan. Jadi, dalam elemen ada rupa, bentuk, saiz, warna dan bahan. Manakala huraian adalah huraian kepada elemen yang telah kita senaraikan. Jadi dalam kesesuaian pula, kalau sesuai kita tandakan sesuai, kalau tidak sesuai kita tandakan tidak sesuai. Manakala pada catatan ini kita nyatakan penambahbaikan yang kita buat. Kalau kita tanda tidak sesuai, kita kena tulislah apa penambahbaikan yang akan kita buat. Kalau kita tanda sesuai, kita boleh tulis kenapa sesuai ataupun kita biarkan kosong sahaja. Jadi mari kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu rupa. Di mana huraiannya adalah berbentuk bulat pada bahagian atas. Jadi pada pendapat kamu, adakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kerana bentuknya sangat minimalis ataupun nampak terlalu ringkas. Jadi pada catatannya kita perlu tulis apa? Kita perlu tulis tambahkan corak atau bentuk pada bahagian atas lakaran supaya rupanya nampak lebih menarik. Jadi seterusnya, mari kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu bentuk. Jadi huraiannya adalah silinder. Jadi kesesuaiannya adakah sesuai atau tidak sesuai? Pada pendapat kamu, adakah sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah sesuai. Jadi pada catatan kita biarkan kosong sahaja. Seterusnya kita pergi pula kepada elemen yang ketiga, iaitu saiz. Di mana huraiannya adalah
bekas yang digunakan bersaiz sederhana serta lebar dan tinggi. Jadi, pada kamu, adakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah sesuai. Jadi, pada catatan kita tidak perlu tulis apa-apa. Kita hanya biarkan kosong. Jadi, mari kita pergi pula kepada elemen yang keempat, iaitu warna. Di mana huraiannya adalah warna luk sinar dan kelihatan medium di dalam takun tanaman. Jadi, pada pendapat kamu, adakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kerana warna luk sinar ini tidak berapa menarik dan kita boleh nampak medium berada di dalam takung tanaman ini. Jadi, kita tak naklah medium penanaman di dalam takung itu kita boleh nampak. Jadi, kita perlu buat apa? Kita perlu tulis pada catatan ini apa yang perlu penambahbaikan yang kita buat. Jadi, apa yang perlu kita tulis adalah kita perlu warnakannya supaya kelihatan lebih menarik dan mengelakkannya berlumut. Jadi, ini adalah penambahbaikan yang akan kita buat. Seterusnya, mari kita pergi pula kepada elemen yang kelima, iaitu bahan. Jadi, huraiannya adalah bahan kita semula. Jadi, pada pendapat kamu, adakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah sesuai. Kita menggunakan bahan kita semula supaya kita dapat menjaga alam sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat menjimatkan kos. Baiklah, ini adalah langkah kita menilai lakaran. Setelah kita selesai menilai lakaran, barulah kita membuat penambahbaikan. Jadi, mari kita buat penambahbaikan. Jadi, ini adalah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Jadi, apa yang berbeza? Mari kita lihat. Apa yang telah kita tambah baik adalah corak bahagian atas bekas plastik yang dipotong ini kita telah buat ada corak. Kalau tak, dia hanya berbentuk bulat sahaja, berbentuk rata. Kemudian kita warnakan bekas plastik ini dengan warna yang kita sukalah. Kalau kita suka warna merah, kita catlah warna merah. Kalau kita suka warna biru, kita catlah warna biru. Kalau kita suka warna hijau, kita catlah warna hijau. Jadi, mari kita lihat sekali lagi apakah bahan yang kita gunakan untuk kita menghasilkan taman mini edible kita ini, iaitu menggunakan sistem takungan dari jenis bekas pengairan kendiri. Jadi, mari kita lihat ciri-cirinya. Di mana saiznya, tingginya adalah 26 cm dan lebarnya adalah 19 cm. Kemudian ada lidi untuk sebagai penanda aras. Kemudian kita ada corak bahagian atas bekas plastik yang dipotong. Kemudian kita ada pipe PVC sebagai saluran air untuk kita isi air ke dalam bekas pengairan kendiri ini. Kemudian kita ada medium di mana kita menggunakan gambut kelapa sebagai medium penanaman. Kemudian kita ada bahagian atas botol minuman, di mana bahagian atas botol minuman ini kita untuk mengasingkan antara ruang air dengan medium. Kemudian kita ada lubang limpah air. Ini adalah untuk mengeluarkan air yang berlebihan. Kemudian kita ada leka, di mana leka ini untuk menyerap air, untuk membawa air tersebut ke bahagian medium. Kemudian kita ada lubang.
Lubang ini adalah untuk membawa air keluar daripada ruang air. Kemudian kita ada air untuk memberi air lah kepada tanaman kita. Kemudian kita ada tali mop. Tali mop ini adalah sebagai pembawa air daripada ruang air kepada leka. Kemudian kita ada gabus. Gabus ini adalah untuk mengukur aras air. Kalau air kurang, maknanya kita kena isilah air ke dalam saluran air ni. Kalau air banyak, kita boleh biarkan sahaja. Sehinggalah air itu berkurang, baru kita isi semula. Jadi selesai sudah kita menghasilkan lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Mengikut hasil lakaran inilah kita akan buat taman mini edible kita. Jadi selesai sudah kita membuat proses-proses sebelum kita menghasilkan taman mini edible. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita menjana idea untuk kita menghasilkan taman mini edible. Selain itu, cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana kita melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan di mana kita membuat 3 lakaran idea tadi. Kemudian cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi itu sahaja bagi menguji kefahaman kamu. Mari kita sama-sama melakukan beberapa aktiviti. Jadi mari kita pergi kepada aktiviti kita seterusnya. Jadi ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi pertanian. Jadi kamu boleh menyalin soalan latihan ini di dalam buku latihan reka bentuk dan teknologi RBT kamu. Jadi mari kita mula menjawab soalan latihan ini secara bersama-sama. Jadi arahan. Jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama. Anda dikendaki membuat lakaran bermaklumat produk. Jadi mari kita mula melakarkan semua idea yang tercetus untuk membuat sistem takungan. Jadi kamu boleh memilih kamu ingin membuat sistem kultur air dalam tanpa kitaran semula atau dengan kitaran semula, ataupun kamu boleh buat bekas pengairan kendiri. Mana-mana yang kamu rasa kamu ingin buat, kamu boleh mengikut kreativiti dan inovasi kamu sendiri. Tetapi cikgu akan melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan yang telah cikgu buat tadi. Jadi, mari kita sama-sama melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan. Zapak. Jadi, ini adalah reka bentuk sistem penanaman takungan yang cikgu akan buat, iaitu bekas pengairan kendiri, di mana pada lakaran ini cikgu menyenaraikan semua bahan yang digunakan seperti lidi, pipe PVC sebagai saluran air, medium iaitu gambut kelapa, bahagian atas botol minuman, lubang limpah air, leka, air, tali mop dan gabus. Selain itu, kamu juga jangan lupa untuk menulis bekas pengairan kendiri ataupun kamu guna sistem lain, kamu jangan lupa tulis saiznya ataupun ukurannya, di mana saiz ukuran untuk bekas pengairan kendiri yang cikgu gunakan ini adalah tingginya adalah 26 cm dan lebarnya adalah 19 cm. Jadi selesai untuk soalan yang pertama, di mana soalan yang pertama adalah anda dikendaki membuat lakaran bermaklumat produk. Ini adalah lakaran bermaklumat produk cikgu. Cikgu menyenaraikan semua bahan yang digunakan. Selain itu, cikgu juga menulis ukuran saiz
yang cikgu gunakan iaitu 19 cm untuk lebar serta 26 cm untuk tinggi. Jadi selesai untuk soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Di mana soalan yang kedua adalah berdasarkan lakaran tadi, kamu dikendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi mari kita menilai dan membuat penambahbaikan berdasarkan lakaran yang kita buat tadi. Jadi seperti biasa, ada jadual di mana dalam jadual ini ada beberapa perkara seperti elemen, huraian, kesesuaian sama ada sesuai atau tidak sesuai serta catatan iaitu apa penambahbaikan yang akan kita lakukan. Jadi mari kita pergi kepada elemen yang pertama iaitu rupa di mana huraiannya adalah berbentuk bulat pada bahagian atas. Jadi, sesuai atau tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah tidak sesuai. Kerana berbentuk bulat pada bahagian atas adalah terlalu ringkas, tidak nampak menarik. Pada catatan ini, kita perlu tulis tambahkan corak atau bentuk pada bahagian atas lakaran. Jadi ini adalah catatan iaitu penambahbaikan yang akan kita buat. Jadi mari kita pergi pula kepada elemen yang kedua iaitu bentuk di mana huraiannya adalah silinder. Jadi sesuai atau tidak sesuai? Jawapannya adalah sesuai. Jadi pada catatan ini kita tidak perlu menulis apa-apa, kita hanya biarkan kosong sahaja. Jadi mari kita pergi pula kepada elemen yang ketiga iaitu saiz. Di mana huraiannya adalah bekas digunakan bersaiz sederhana. Selain itu, lebar dan tinggi. Jadi pada pendapat kamu sesuai atau tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah sesuai. Jadi, pada catatan, kita tidak perlu menulis apa-apa ataupun kita hanya biarkan kosong sahaja. Kemudian, mari kita pergi pula kepada elemen yang ketiga, iaitu warna. Jadi, huraiannya adalah warna sinar dan kelihatan medium di dalam takung tanaman. Jadi, pada pendapat kamu, adakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat kamu, adakah ianya sesuai atau tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah tidak sesuai. Jadi, apa yang perlu kita tulis pada catatan kita ini? Kita perlu tulis warnakan supaya kelihatan lebih menarik dan mengelakkannya berlumut. Jadi selesai kita menulis catatan atau penambahbaikan yang akan kita buat untuk kita menambah baik elemen warna. Jadi mari kita pergi pula kepada elemen yang kelima iaitu bahan. Di mana huraiannya adalah bahan kita semula. Jadi kita menggunakan bahan kita semula. Pada pendapat kamu, adakah ianya sesuai ataupun tidak sesuai? Pada pendapat cikgu, ianya adalah sesuai. Jadi pada catatan ini kita perlu buat apa? Kita boleh biarkan kosong atau kita tulis kenapa ianya sesuai. Jadi cikgu akan biarkan kosong sahaja. Jadi selesai sudah kita menyelesaikan soalan yang kedua iaitu berdasarkan lakaran tadi, kamu dikendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan di mana jawapannya
Untuk elemen rupa, ianya di mana huraiannya berbentuk bulat pada bahagian atas adalah tidak sesuai. Jadi pada catatan kita tulis tambahkan corak atau bentuk pada bahagian atas lakaran. Kemudian untuk elemen bentuk di mana huraiannya adalah silinder dan ianya adalah sesuai, maka catatan tidak perlu ditulis atau dibiarkan kosong. Kemudian kita pergi pula kepada elemen yang ketiga iaitu saiz, di mana huraiannya adalah bekas digunakan bersaiz sederhana, lebar dan tinggi, dan ianya adalah sesuai. Dan pada catatan kita tidak perlu tulis apa-apa dan kita hanya biarkan kosong sahaja. Seterusnya, elemen yang keempat adalah warna, di mana huraiannya adalah warna luksinan dan kelihatan medium di dalam takung tanaman. Jadi kesesuaiannya adalah tidak sesuai. Jadi pada catatan kita perlu tulis warnakan supaya kelihatan lebih menarik dan mengelakkan lumut. Jadi seterusnya elemen yang terakhir iaitu bahan, di mana huraiannya adalah bahan kita semula. Jadi kesesuaiannya adalah sesuai. Jadi pada catatan kita biarkan kosong sahaja. Jadi selesai sudah soalan yang kedua. Maka dengan itu selesai juga soalan latihan bagi latihan reka bentuk dan teknologi pertanian. Dengan itu juga berakhirlah sudah pembelajaran kita pada kali ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita menjana idea untuk kita menghasilkan taman mini edible. Kemudian cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana kita melakarkan reka bentuk sistem penanaman takungan di mana kita menghasilkan 3 lakaran idea untuk taman mini edible kita. Selain itu, cikgu juga harap kamu juga faham bagaimana kita ingin menilai lakaran dan membuat penambahbaikan untuk kita menghasilkan taman mini edible. Jadi, itu sahaja. Kata-kata terakhir daripada cikgu adalah kerajinan dan daya usaha yang tidak mengenal erti putus asa dalam melakukan sesuatu kerja merupakan sikap yang baik. Kamu juga harus saling membantu dan bekerjasama untuk menyiapkan aktiviti yang diberikan agar kamu dapat menjadi pekerja yang baik suatu hari nanti. Jadi itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.